Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Antara paparan tengah hari ini, 1 juta dos Pfizer sumbangan Amerika Syarikat tiba esok. Malaysia akan menerima 1 juta dos vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech sumbangan Amerika Syarikat esok. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menerusi satu kenyataan ia akan membantu mempercepatkan proses vaksinasi dan membawa perkembangan bermakna terhadap program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Tambahnya, selain vaksin, Amerika Syarikat melalui kedutaannya telah menghulurkan pelbagai bentuk bantuan dan sumbangan kepada Malaysia sejak pandemik melanda. Malaysia turut menyambut baik pengumuman Presiden Joe Biden untuk mengenepikan sementara pelindungan harta intelek bagi vaksin-vaksin COVID-19. Malah Malaysia juga bersedia menjalinkan kerjasama menyeluruh dengan negara itu dalam penyelidikan, pengembangan dan pengedaran vaksin bagi memastikan akses global yang adil terhadap vaksin. Jumlah suntikan harian vaksin COVID-19 malam mencatat angka sebanyak 217,807 dos, libatkan 141,140 dos pertama dan 76,667 dos kedua. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba memberitahu secara keseluruhan lebih 8.8 juta dos vaksin telah diberikan kepada penduduk negara ini setakat semalam menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sebanyak 2.539 juta individu telah menerima dos kedua sekaligus melengkapkan vaksinasi mereka. 5 negeri yang mencatatkan penerimaan kedua-dua dos tertinggi ialah Selangor dengan 342,677 orang, diikuti Sarawak 278,528, Johor 266,779, Kuala Lumpur 232,170 dan Sabah 225,690 orang. Operasi mengesan 2 banduan yang meloloskan diri dari penjara Puncak Borneo Kuching yang masuk hari keempat diteruskan hari ini. Operasi pencarian masih tertumpu di kawasan Taman Shun Li Padawan dan hutan-hutan berhampiran. Untuk laporan lanjut dari lokasi, kita bersama wartawan Syadikin Bahrin. Dikin, teruskan dengan laporannya. Terima kasih Syah Musa di Angkasa Puri. Kini saya berada di kawasan hutan Kuap Padawan. Tinjauan RKM di sini mendapati pihak penjara bersama polis dah beroperasi mengesan Muhammad Fikri Azharuddin Abdullah 26 dan Rahmat Simulon 38 tahun tanpa henti sejak petang Khamis lalu. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, pasukan pengesan turut cuba mencari di kawasan kebun-kebun berhampiran. Malah pihak polis menjumpai beberapa tapak kaki yang belum dapat disahkan sama ada milik banduan atau sebaliknya. Untuk makluman juga, kami diberitahu semalam 2 kelibat banduan ini ditemui oleh orang awam sekitar kawasan pembinaan dekat Padawan ini. Malah gambar mereka berdua turut ditulakan. Dalam gambar tersebut jelas menunjukkan mereka telah menukar pakaian untuk mengelak dicam pihak berkuasa selain menyukum misai. Pun begitu, pasukan pemburuan belum berjaya menjejak lokasi terakhir mereka. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan, ADSP Lim Lau Shong, operasi hari ini diteruskan dengan kerjasama pasukan Kerakan Am. Beliau dalam pada itu meminta orang awam terus menyalurkan maklumat keberadaan 2 banduan ini sekiranya terjumpa. Sekian dulu laporan saya, Syadikin Bahrin dari lokasi. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sadikin. Jabatan Imigresen Malaysia JIM berjaya menahan 72 orang warga asing dalam operasi yang dijalankan secara bersepadu bersama Polis Diraja Malaysia PDRM bermula jam 5 petang semalam. Menurut Ketua Pengarahnya Datuk Khairul Zaimi Daud, sebuah bangunan diserbu yang menjadi penempatan warga asing di Pudu Kuala Lumpur dalam operasi penguatkuasaan dan pematuhan di bawah Ops Patuh yang dilancarkan Menteri Dalam Negeri. Dalam satu kenyataan, beliau memberitahu hasil pemeriksaan di premis tersebut, pegawai operasi telah memeriksa seramai 245 orang individu dan berjaya menahan 72 warga asing dari pelbagai warga negara yang berumur antara 25 hingga 50 tahun.
Warga asing yang ditahan terdiri daripada 43 orang lelaki dan 29 orang wanita. Semasa pemeriksaan dijalankan, terdapat warga asing yang cuba melarikan diri dan menyorok di ruang-ruang dinding yang telah diubah suai, namun cubaan gagal apabila berjaya dikesan pegawai operasi. Pegawai operasi juga terpaksa memecahkan pintu kerana kebanyakan penghuni rumah tidak memberi kerjasama dan menyorok di dalam rumah dengan mematikan lampu. Lokasi tersebut juga dipercayai menjadi sarang pelacuran melibatkan wanita warga asing dan pernah beberapa kali diserbu Jabatan Imigresen sebelum ini. Pemeriksaan di lokasi operasi turut mendapati kawasan yang dihuni majoriti warga asing itu bukan sahaja tidak mematuhi SOP PKP, malah dalam keadaan sangat kotor dan tidak teratur. Antara kesalahan imigresen yang dikenal pasti ialah tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, menyalahgunakan pas dan tinggal lebih masa. Kesemua tahanan akan dibawa menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum ditempatkan di Depoh Imigresen Bukit Jalil, Kuala Lumpur untuk siasatan di atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959-63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Polis Kelantan mengekalkan 44 sekatan jalan raya SGR di seluruh negeri itu meski Kelantan bakal memasuki fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN esok. Menurut Timbalan Ketua Polis Kelantan, Senior Assistant Commissioner Abdullah Muhammad Piah, ini kerana aktiviti rentas daerah dan negeri masih tidak dibenarkan. Katanya, polis mengadakan sekatan bagi mengelak penduduk mengambil kesempatan untuk merentas keluar daerah atau negeri. Cuma beberapa aktiviti lah yang dibenarkan seperti kedai makan boleh pukul 10, aktiviti riadah yang tidak menyebabkan bersentuhan dan untuk bawa keluarga yang sakit dalam 3 orang itu antaranya lah. Beliau ditemui di SGR Jalan Hamzah, Kota Baru, Kelantan. Terdahulu, beliau mengagihkan 70 bungkus sarapan pagi kepada petugas Barisan Hadapan. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu menerusi Ops Patuh sebanyak 23 kompaun dikeluarkan di Kuala Krai, Pasir Putih, Tumpat dan Gua Musang. Sehingga semalam, 1,690 premis perniagaan, kilang dan tempat tinggal pekerja diperiksa dan sebanyak 223 kompaun dikeluarkan. Ia membabitkan kesalahan individu tidak memakai pelitup muka dan tidak mengimbas MySejahtera. Bagi kesalahan, premis kompaun dikeluarkan kerana tidak menyediakan buku rekod daftar keluar masuk pengimbasan MySejahtera dan tidak disediakan cecair pembasmi kuman. Polis dah menyiasat seorang bekas timbalan menteri yang didakwa melanggar prosedur proses standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Bekas timbalan menteri bergelar Datuk yang juga ahli parlimen sebuah kawasan di Kedah itu didakwa tidak memakai pelitup muka ketika berada di tempat awam. Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Ahmad Syukri Mat Akhir dalam kenyataan kepada RTM memaklumkan pihaknya telah menerima satu laporan polis berkaitan pelanggaran SOP yang didakwa dilakukan ahli parlimen tersebut. Siasatan lanjut akan dilakukan dan kes disiasat di bawah Peraturan 17/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Jangkitan 2021. Kesalahan tidak memakai pelitup muka boleh dikompaun sebanyak RM1,500. Dalam gambar yang tular di media sosial, ahli parlimen berkenaan kelihatan terbabit dalam satu program menyantuni penduduk kampung tanpa mengamalkan SOP. Seramai 11 individu di kompaun RM4,000 setiap seorang selepas melanggar SOP dengan menganjurkan parti tertutup di sebuah rumah inap desa di Bandar Penawar, Kota Tinggi, Johor 4 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Husin Zamora berkata, tangkapan melibatkan 8 lelaki dan 3 wanita berusia 17 hingga 25 tahun. Turut ditemui lebih 4 gram dadah dan 6 biji pil ekstasi. 7 daripada tangkapan juga positif dadah. Kesemua yang terlibat merupakan warga tempatan yang tinggal di daerah Kota Tinggi. Kompaun dikeluarkan mengikut Peraturan 11/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021, larangan berhimpun dalam premis bagi tujuan sosial. Bagi kesalahan dadah, kes disiasat mengikut Seksyen 12/2 Akta Dadah Bahaya
ADB 1952 dan Seksyen 15-1 ADB 1953. Sebanyak 6,000 bantuan kit makanan berjaya diagihkan Jayaperun Rembia kepada penduduk sekitar Dewan Undangan Negeri berkenaan melalui program Food Bank sejak Januari hingga Jun lalu. Kesemua kit makanan itu hasil sumbangan pelbagai pihak selain dana Jayaperun. Ahli Dewan Undangan Negeri Rembia, Datuk Muhammad Jelani Khamis berkata ia usaha mengurangkan bebanan penduduk yang terkesan susulan pandemik COVID-19. Pasal dalam melihat senario COVID-19 ni di mana penekanan kita berikan pada barang-barang makanan dan kita mengalukan sesiapa sekalipun, badan-badan kerajaan, badan-badan swasta, individu-individu atau persatuan-persatuan yang mana nak sumbangkan barangan untuk makanan, bolehlah sumbang langsung ke Jayaperun kerana kita memang akan memberi bantuan makanan itu dalam kaedah harian. Ya. Dan rakyat hanya perlu datang dan mendaftarkan diri saja untuk ambil. Selain bantuan makanan, Jayaperun turut menyediakan bantuan pakaian terpakai kepada mereka yang memerlukan. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Jelani yang juga Esko Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri mengingatkan rakyat untuk tidak mengambil kesempatan dengan mengumpul barangan bantuan diberikan sehingga melebihi keperluan yang sepatutnya. Bagi memastikan tiada penduduk kampung terputus bekalan makanan, sekumpulan anak muda dari kampung Masjid Lama Naka dekat Padang Terap, Kedah mengambil inisiatif mengumpul sumbangan sesama sendiri. Hasil ikhtiar dan keprihatinan mereka, sebanyak RM2,000 berjaya dikumpul untuk beli barang keperluan harian yang disalurkan kepada penduduk yang memerlukan. Walaupun kebanyakan daripada mereka hanya bekerja kampung, penduduk getah dan pesawah, namun tetap bersemangat untuk berkorban demi membantu mereka yang kurang bernasib baik. Sebanyak 20 buah rumah penduduk yang memerlukan di kawasan berhampiran dikunjungi untuk menghulurkan sumbangan berupa barangan keperluan asas. Ketua Pemuda PAS Kedah Nurul Amin Hamid berkata beliau terharu dengan semangat yang ditunjukkan anak-anak muda tersebut dan ia wajar dicontohi. Beliau percaya seluruh cawangan Pemuda PAS turut menggerakkan pelbagai inisiatif untuk membantu rakyat yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19 ketika ini. Perancangan kewangan adalah untuk kita capai matlamat kewangan kita. Itu nama dia perancangan kewangan. Tahap kesejahteraan kewangan di kalangan orang dewasa yang bekerja di Malaysia adalah sangat rendah. Jangan lupa bersama kami lagi dengan lebih banyak topik dalam merancang pengurusan kewangan yang lebih bijak di dalam Bijak Urus Wang. RM123 juta peruntukan telah disalurkan Yayasan Hasanah tahun lalu. Ia menerusi pelbagai inisiatif merangkumi pendidikan, pembangunan komuniti, alam sekitar, seni budaya selain bantuan kemanusiaan. Jelas pengarah urusannya Sahira Ahmad Bazri, lebih 80% daripada projek berkenaan merupakan respon kepada situasi pandemik, meliputi inisiatif pendigitalan peniaga mikro, sokongan pembelajaran dan bantuan berkaitan penjagaan kesihatan melibatkan golongan rentan selain orang asli. Dalam tempoh ini, Yayasan Hasanah menggerakkan 5 kali ganda projek dan rakan kongsi. Sekaligus menggandakan jangkauan kami, memberikan impak buat lebih daripada 322,000 insan yang memerlukan. Tahun lalu kami memperuntukkan RM123 juta untuk pelbagai inisiatif kemanusiaan dan bantuan. Buat tahun 2021 pula, kami menjangka akan meningkatkan dana yang ditawarkan melalui geran dan program-program khas sebanyak 3 kali ganda. Beliau menyatakannya semasa pelancaran secara maya laporan Hasanah 2020, Hikmah Dunia Baharu dan Menerima Perubahan. Yayasan Hasanah, sebuah NGO milik Khazanah Nasional, merupakan badan bertindak menguruskan beberapa inisiatif kerajaan berkaitan COVID-19, termasuk geran khas Hasanah 2 berjumlah RM50 juta dan RM100 juta peruntukan di bawah pemerkasa.
Peralihan 5 negeri ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN esok dilihat bakal memberi prospek pertumbuhan ekonomi perusahaan kecil dan sederhana PKS dan ekonomi mikro. Menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, peralihan ini menyaksikan beberapa sektor perdagangan dan perniagaan dibenarkan beroperasi. Ia sekaligus mampu membantu golongan terjejas menjana pendapatan semula. Jadi ini memberikan satu bagi saya kelegaan kepada mereka dan mereka boleh menarik nafas lega kerana selain daripada bantuan daripada pakej rangsangan terkini iaitu pemulih, ini bagi saya begitu memberi kesan positif kepada mereka dari segi meneruskan kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka, menyelamatkan aliran tunai mereka dan juga dapat memberikan mereka kekuatan untuk bersedia untuk beralih daripada fasa kedua kepada fasa ketiga. Menurut Profesor Madya Dr. Irwan lagi, peralihan fasa ini juga memberi motivasi kepada orang ramai mendapatkan vaksin seterusnya mencapai imuniti kelompok. Ia secara tidak langsung akan mempercepatkan peralihan ke fasa seterusnya dan membantu memacu ekonomi negara. Semalam, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kesemua 5 negeri terbabit iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak dan Perlis telah mencapai nilai ambang ditetapkan untuk peralihan fasa. Gabungan Persatuan Runcit berharap pusat membeli belah dapat dibuka semula selepas 15 Julai atau selepas 10% populasi penduduk Malaysia lengkap divaksinasi 2 dos. Presiden Persatuan Pusat Beli Belah Malaysia Tan Sri Teo Chiang Kok berkata ini kerana ramai ahlinya bergelut dengan aliran tunai yang kritikal sejak 16 bulan lepas. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata 500,000 pekerja industri, pusat membeli belah dan runcit berdepan risiko diberhentikan sekiranya premis kekal ditutup. Pihaknya juga menyambut baik program vaksinasi yang berjaya mencapai kadar 17% penduduk divaksinasi dengan dos pertama selain 7% mendapat dos lengkap. Jelasnya, kaki tangan runcit hanya berurusan dengan pembeli dalam tempoh yang singkat iaitu ambang interaksi yang selamat berbanding aktiviti di kawasan kilang atau di tempat kerja. Justru ini menggambarkan interaksi berkenaan tidak menyumbang kepada jangkitan kerana kedua-dua pihak diwajibkan memakai pelitup muka. PDRM juga turut memaklumkan bilangan kenderaan yang banyak punca peningkatan COVID-19 di negara ini sejak beberapa minggu lalu. Kesalahan yang dilihat sebagai kaedah terbaik ketika penularan COVID-19 ini. Kevin William, Berita RTM. Setahun bersama saluran berita RTM, teguh kita menang bersama. Perkembangan luar negara. 2 individu disahkan terbunuh manakala 20 lagi masih hilang dalam satu kejadian banjir lumpur di Atami, wilayah Shizuoka, Jepun semalam. Perdana Menteri Yoshihide Suga mengarahkan 1,000 anggota terdiri daripada tentera dan pasukan kecemasan untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat SAR serta memindahkan penduduk. Menurut seorang saksi kejadian, Chiko Oki berkata, beliau berada di dalam sebuah kedai sewaktu banjir tiba-tiba memenuhi jalan raya. そしてこの太い電線がねすごく揺れたんですね。何かなと思ったらもうそこまで土石流が来てて、でこの下を見ましたらもうすでにここにも来てて、もう本当に怖かったです。 Dalam satu video yang sempat dirakam menunjukkan arus lumpur telah meranapkan beberapa bangunan dengan orang ramai melarikan diri ketika ia mula melimpah memenuhi jalan di lereng bukit.
Pihak berkuasa tempatan telah mengeluarkan perintah pemindahan kepada penduduk di wilayah Shizuoka selepas menjangkakan hujan lebat luar biasa terus melanda wilayah itu beberapa hari lagi, sekaligus terdedah kepada risiko kejadian sama untuk berulang. Kumpulan Daesh dipercayai meletupkan saluran bekalan elektrik dan 6 menara pencawang di utara Iraq yang menyebabkan gangguan kepada grid bekalan tenaga di wilayah Nineveh mengakibatkan gangguan bekalan elektrik ketika sebahagian besar negara itu berdepan gelombang panas melebihi 40 darjah Celsius. Kebelakangan ini, saluran penghantaran elektrik menjadi sasaran serangan di wilayah Salahuddin, Diyala dan Kirkuk di utara Iraq bertujuan melumpuhkan kerajaan. Seorang pengguna di Baghdad, Haider Al-Saidi, mengeluh tentang nasib yang menimpa mereka lebih-lebih lagi ketika COVID-19 dan melanda negara teluk itu. زين ما اقول لك 24 ساعه ما يخالف هم لو 20 ساعه و4 ساعات تنقطع 15 ساعه 10 ساعات تنقطع ماكو مشكله ورجع المي لا مي شرب ولا مي غسل يا اللي يرضى بها انت مسلم. Jumaat lalu, Kementerian Tenaga Iraq berkata ia berjaya memulakan semula kerja-kerja di grid elektrik selepas gangguan berikutan serangan ke atas talian elektrik di Salahuddin dan Diyala. Berikutan gangguan tersebut, Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi mengumumkan penubuhan unit krisis bagi mengatasi kekurangan bekalan elektrik di negara itu. Sedara, sebentar tadi telah masuk waktu solat pada Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Parlimen Singapura akan bersidang esok 5 Julai 2021. Ia dijangka akan memberikan tumpuan kepada isu berkaitan perkauman, agama, COVID-19 dan program vaksinasi negara seberang tembok itu. Ketua Pembangkang Pritam Singh memfailkan soalan berkaitan komitmen kerajaan terhadap penubuhan jawatan kuasa siasatan bagi mengkaji semula tindakan diambil bagi menangani pandemik itu. Ahli Parlimen West Coast Fu Miha pula dalam pada itu mengemukakan soalan mengenai perubahan yang boleh dijangkakan oleh orang ramai apabila keadaan COVID-19 beralih daripada status pandemik ke endemik. Beberapa ahli parlimen lain pula menyerahkan soalan mengenai program vaksinasi termasuk langkah yang diambil Pak Berkuasa bagi mendapatkan vaksin bagi kanak-kanak berusia bawah 12 tahun sejurus vaksin itu tersedia. Sementara itu, ahli parlimen Time Penis Cheng Li Hui memfailkan soalan mengenai bagaimana kerajaan akan menangani ketegangan berhubung ketidakpekaan perkauman dan diskriminasi di portal media sosial. Ahli parlimen Sengkang Rasisah Khan pula akan bertanya kepada Menteri Pendidikan mengenai prosedur di sekolah bagi menangani keprihatinan yang diutarakan pelajar mengenai diskriminasi berbentuk perkauman, keagamaan dan jantina. Menteri Kewangan Lauren Wong akan menyampaikan kenyataan Menteri mengenai langkah sokongan COVID-19 manakala Menteri Kesihatan Ong Ye Kung dan Menteri Tenaga Manusia Tan Si Leng akan menjelaskan mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas Singapura dan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Menyeluruh India-Singapura CECA. Liga Isukan Malaysia 2021 MEL 21 peringkat kebangsaan dan negeri akan dianjurkan bermula 10 Julai hingga 10 September 2021. Kejohanan berkenaan menawarkan hadiah terkumpul bernilai lebih RM200,000. Pelancarannya disempurnakan oleh Menteri Belia dan Sukan Dato' Seri Zahid Amerikan semalam. MEL 21 merupakan sebahagian daripada pelan tindakan Isukan Kebangsaan KBS melalui eSport Integrated ESI dengan kerjasama 16 buah pasukan e-sukan negeri. Liga ini akan mempertandingkan 4 kategori permainan iaitu PUBG Mobile, Mobile Legends, Bang Bang, FIFA 21 dan Dota 2. MEL 21 bakal menggunakan format knockout best of 3 sebelum bertanding ke pusingan League Proper menerusi format round robin. Pusingan pertama iaitu Liga Negeri bermula 10 Julai hingga 6 Ogos ini sebelum mereka yang mara akan berentap pada Liga Kebangsaan pada 14 Ogos hingga 10 September 2021.
Penganjuran MEL 21 ini sekaligus mencungkil bakat baru meliputi pemain amatur dan semi-profesional. Pendaftarannya akan dibuka sehingga 9 Julai dan mereka yang berminat boleh melayari laman sesawang seperti yang tertera. Saingan Euro 2020, peluang England untuk menjulang trofi Euro semakin cerah selepas membelasah Ukraine 4-0 di Stadium Olimpik awal pagi tadi. Sekaligus England berjaya mara ke separuh akhir dan mengekalkan rekod aksi tanpa bolos mereka. Sementara itu, dalam satu lagi pertemuan awal pagi tadi, Denmark menewaskan Republik Czech 2-1 dalam aksi di Stadium Olimpik Baku, Azerbaijan. Sekaligus berpeluang mengulangi kejayaan sama 29 tahun lalu membawa pulang gelaran Euro. Pada aksi tersebut, Denmark melakukan kejutan apabila terlebih dahulu membuka jaringan pembukaan seawal minit ke-5 menerusi tandukan pemain tengah Thomas Delaney. Republik Czech cuba mencari gol penyamaan, namun tindakan itu serba tidak menjadi apabila dilihat gagal menembusi benteng pertahanan Denmark. Skuad kendalian Kasper Hjulmand terus mendominasi separuh masa pertama apabila meraih gol kedua menerusi Kasper Dolberg pada minit ke-42. Di babak kedua, Republik Czech bangkit menemui rentak pada minit ke-49 dan meledak gol menerusi Patrick Schick. Republik Czech cuba melancarkan serangan untuk mencari gol penyamaan namun tidak berjaya. Keputusan kekal 2-1 hingga whistle penaman. Berita tengah hari berakhir di sini. Setiap vaksin yang anda terima mampu membina pelindungan dalam badan bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19. Tepati jadual janji temu yang diberikan, sentiasa semak pendaftaran melalui My Sejahtera. Terus bersama RTM. Assalamualaikum dan salam hormat.